بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله على نعمائه كثيرة التي لا تعد ولا تحصى الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا وأصلي وأسلم على حبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, rezeki, kesihatan, kebaikan, al-afiyah, kesejahteraan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Jadi insya-Allah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya kira ni kali pertama lah saya datang untuk kuliah muslimat ni. Sebelum ini beberapa kali lah di kuliah maghrib. Kuliah maghrib. Ingat tak kenal jalan dah nak sampai kat sini tadi. Biasa kuliah maghrib pergi kat sana kan. Jadi untuk permulaan ni sebagaimana kata Muhammad ibn Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah daripada mana kamu mengambil agama kamu. Jadi betul lah kita kena berkenalan lah insya-Allah secara ringkas. Sebab mudah-mudahan mungkin tuan-tuan, puan-puan nak ambil ilmu daripada saya ni, jadi nak kena kenal jugalah sedikit. Kita kata ta'aruf satu hala lah, saya lah yang ta'aruf diri ni. Kalau nak tanya seorang-seorang ni mungkin tak sempat lah. Tak sempat, ramai ni. Ini kali pertama jugalah saya kuliah muslimat seramai inilah. Masya Allah. Rasa macam debar jugalah. Saya orang Terengganu. Pertamanya nama saya Hasan Basri bin Ali. Hasan Basri bin Ali, berumur 30 tahun. Alhamdulillah ada seorang isteri dan 2 orang anak, alhamdulillah. Dan pendidikan akhir saya kuliah syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar lah, alhamdulillah. Saya khirij, dapat BA tu tahun 2018. Kiranya baru jugalah saya di Selangor ni. Saya asal Terengganu, dalam 4-5 tahun jugalah. Dan kita kata kita ni sebenarnya berjiran lah. Saya tinggal di USJ 2 dekat sangat USJ 2. Sebab tu Ustaz Zuhairi kan, imam kan, Ustaz Zuhairi selalu jemput jugalah kuliah maghrib tu, ganti pada yang tak dapat hadir. Dekat nak maghrib baru saya datang lah, 5 minit saja USJ 2. Dan yang paling penting, saya ni bukan selebriti lah. Sebab biasa saya tahu kuliah muslimat Al-Falah ni, Masya Allah, ustaz-ustaz yang public figure lah, Masya Allah, ramai orang datang. Maksud sebelum jadi selebriti. Oh ya, Masya Allah. Masya Allah, nanti bimbang saya juga jadi selebriti nanti. Tapi mungkin tuan-tuan puan-puan mungkin tak tertukar lah dengan abang saya. Abang saya, dia mungkin selebriti lah kot. Dia Quran Time tu, alhamdulillah, dalam nak habis lah kan. Kita kata Quran Time tadabbur kan, amal tu, itu abang saya lah. Dulu jemaah saya bagi tahu ustaz handsome lagi daripada abang. Sekarang ni abang makin kurus lah, kurus pada saya lagi. Dia lebih handsome lah. Okay, wallahualam, itu serba sedikit lah. Yang penting kita ingat nama dan latar belakang pengajian tu lah. Sebelum ke Universiti Al-Azhar tu, saya di Mahat Tahfiz Terengganu, Al-Quran Terengganu. Yang pertama sebelum kita mula ni, kalau ada tak faham boleh terus tanyalah bahasa Terengganu. Takut ada yang tak faham bahasa Terengganu. Ustaz Dusuki pun orang Terengganu juga kan? Kelantan dia, yang Kelantan, Masya Allah. Oh, asal Pahang. Oh, ya ke? Masya Allah. Oh, di Pahang. Oh, okey, Masya Allah. Okey, mudah-mudahan tuan-tuan itu serba sedikit lah berkenaan diri saya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi yang mulia ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah. Untuk pagi yang mulia ni, sukalah saya nak kongsikan sebagaimana asas perbincangan kita pada pagi ini, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi.
Hadis ni Nabi fokus dua perkara lah yang kita nak bincang pada pagi ini. Yang pertama, 3 perkara yang Nabi bersumpah akannya. Ini fokus yang pertama. Dan yang kedua, dalam hadis riwayat Tirmizi ni, Nabi ceritakan satu perkara dan Nabi nak suruh kita jaga perkara itu. Pentinglah. Iaitu Nabi sebut ada 4 golongan manusia, ada 4 kategori manusia. Ataupun Nabi kata di dunia ini ada 4 tingkatan manusia. Itu tajuk dia lah. Dan saya nak fokus pada yang kedua ni lebih, insya-Allah, secara detailnya. Cuma kita baca dulu hadis ni, kita ambil berkat lah. Kita kata bulan Maulidir Rasul ni kan, Maulidin Nabi. Dan saya pernah beritahulah dalam kuliah Maghrib, kita kata macam mana nak buktikan cinta kita kepada Nabi ni, tak lain dan bukan yang paling tinggi kita mengaji hadis. Betul tuan-tuan, puan-puan sekalian, seingat saya umum pekerjaan para sahabat selepas Nabi wafat, apa yang mereka buat? Mereka meriwayatkan hadis. Dia beriwayatkan kepada tabi'in, tabi'in riwayat kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada zaman kita ni 1444 Hijrah, jauh kita dengan Nabi. Kita duk ingat kalau sahabat tak riwayat, mungkin tak sampai hadis kepada kita. Jadi saya selalu sebut, kita pakai serban, jubah, kain rida, itu sabit daripada Nabi, sabit. Cuma kita kata sunnah lah, secara umum sunnah. Tetapi yang paling tinggi nak menyatakan cinta pada Nabi, mengaji hadis, belajar hadis tuan-tuan. Kerana dengan hadis ni kita akan kenal lah Nabi, kita akan tahu apa yang Nabi ucapkan, insya-Allah. Okay, mudah-mudahan yang pertama sekali, hadis ni riwayat Imam Tirmizi. Kita baca dulu dalam bahasa Arab, insya-Allah. Hadis ni diriwayatkan daripada Abu Kabsyah Al-Anbari, sahabat Nabi yang mulia lah. Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun uqsimu alaihinna wa uhaddithakum hadithan fahfazuhu. Nabi kata yang pertama ni 3 perkara aku bersumpah ke atasnya, dan yang kedua aku nak ceritakan kepada kamu satu perkara, maka jagalah ia. Maka 3 perkara yang Nabi sumpah ni, yang pertama, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Ini tuan-tuan mungkin selalu dengar dah. Kalau tak ingat matan dia, mungkin ingat makna dia. Yang pertama, Nabi kata tidaklah berkurang harta seseorang hamba ini daripada sedekah. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wala zulima 'abdun mazlimatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzah. Tidaklah seorang itu dizalimi lalu dia bersabar, maka Allah angkatkan kemuliaan dia. Ini Nabi bersumpah ni. Maksud bila bersumpah ni, ini perkara yang besar lah, perkara yang payah kita nak buat. Tetapi bila mana Nabi sumpah, kita akan yakin insya-Allah dengan perkara ni. Dan yang ketiga, Nabi kata wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi babal faqri. Tidaklah seorang hamba ini dia membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah buka pintu kepadanya pintu kefakiran. Ini yang ketiga. Dan fokus saya yang kedua lah, insya-Allah, pada pagi ini, yang mana Nabi ceritakan satu perkara, Nabi nak suruh kita pegang. Ada 4 kategori manusia. Cuma saya nak syarah secara ringkas dululah tentang 3 perkara yang Nabi bersumpah atas ni. Yang pertama sekali, Nabi kata tidak berkurang harta tadi. Saya peribadi, mungkin tuan-tuan juga selalu dengar kuliah ni, Ustaz. Banyak kali dah saya dengar hadis ni, Ustaz. Betul tuan-tuan. Saya pun peribadi daripada dululah kita dengar, zaman remaja. Sekarang ni muda lagi juga, zaman muda, zaman sekolah menengah lah. Tetapi yang membezakan saya, tuan-tuan, puan-puan, dan mungkin puan-puan lebih tinggi, berbeza dari sudut keimanan, yakin pada hadis ni. Sebab tu tuan-tuan, kita sebut matematik agama dengan matematik dunia ni dia tak sama kan. Kalau kita kata matematik dunia ni ada 10 bagi 5, tinggal 5 lah sikit. Tapi matematik agama dalam bab akidah sekalipun kan, rukun Islam ada 5, tak percaya, kita kata tak keluarkan zakat, tak percaya zakat wajib, 5 tolak 1, bukan 4, kosong. Rukun iman ada 6, kita tak percaya malaikat, wal-i'adzubillah, kita minta jauh, tapi 6 tolak 1 bukan 5, jadi kosong. Samalah dalam bab ibadat ni, dalam bab kita kata syariat ni, dalam bab harta, insya-Allah kita kalau ada 10 tolak 5,
Bukan 5 jawapan dia. Mungkin lebih lagi Allah akan bagi pada kita. Dan saya tak nak syarah panjang dalam bab ni tuan-tuan. Kerana seingat saya orang Selangor ni dia ke depan lah dalam sedekah ni. Kawan kita belajar di Mesir tu ramai antaranya orang Selangor yang sponsor lah. Memang kita ingat ke depan. Isu banjir baru di Selangor, Masya Allah. Seingat saya sekejap saja dari sudut sumbangan ni kan, ada kawan kepada ustaz saya tu di Lembaga Zakat Selangor ni lah, dia kata permohonan yang masa banjir yang pertama tu dekat 20,000 permohonan, dan dalam minggu itu juga diagihkan semua. Masya Allah lah, orang Selangor ni ke depan dalam sedekah. Cuma saya nak sebut keyakinan ni lah yang membezakan kita. Sebab tu kita kata iman seluruh manusia ditimbang dengan iman Abu Bakar As-Siddiq, berat iman Abu Bakar lagi. Kerana iman dia tinggi, dia percaya Nabi, sebab tu dia gelar As-Siddiq. Bahkan para ahli ilmu dia bincang, boleh ke kita nak tiru Abu Bakar As-Siddiq? Sedekah semua harta, boleh ke tak? Mungkin yang ada selalu dah dengar kuliah maghrib saya, dia dah tahu dah jawapan ni. Para ahli ilmu larang kita, saya tak pasti sampai haram ke tak, tapi larang kita sedekah semua harta kita. Kerana iman kita tak sama dengan Abu Bakar. Hari yang pertama kita duk sedekah semua harta tu, iman kita kuat, ya betul. Esok kita dah minta orang dah. Lusa mungkin kita curi duit orang. Lusa kita rompak bank. Kita tak nak perkara itu. Sebab tu tak boleh sedekah semua harta kita. Iman kita berbeza. Dari sudut kita nak terima hadis ni, berbeza dari sudut iman lah. Cuma satu dalam bab sedekah ni, sebagai penutup bab sedekah, satu lagi yang membezakan kita tuan-tuan, ada hadis Nabi sebut seafdal sedekah ni bila mana kita nak jadi kaya, ataupun bila mana kita memerlukan duit tu. Yang ni penting tuan-tuan. Dalam erti kata berbeza. Saya ni orang muda contoh, saya ada isteri, anak, ada tanggungan, hutang dengan bank. Kita bila kita nak sedekah ni, Allah, duit ni aku perlu ni, nak guna ni kan, maksud kita nak jadi kaya ataupun kita memerlukan duit tu. Tetapi kita boleh sedekah juga. Kita sedekah dengan penuh keimanan, kebergantungan pada Allah. Mungkin berbeza dengan tuan-tuan, puan-puan sekalian ni. Ustaz, duit pencen saya tak habis Ustaz. Ustaz beritahu je nak berapa. Contoh, kita kata walaupun nilai sama sedekah, pahala tak sama. Kerana apa? Kerana pengharapan tak ada tu. Kita bergantung, kita sedekah, kita yakin Nabi kata tak berkurang harta. Kita yakin Nabi kata takutlah neraka walau bisyikit tamrah, walaupun kita derma dengan separuh kurma. Dan kita tahu kita sedekah ni, kita mengharapkan rahmat Allah. Berbeza dengan orang sedekah, bagus juga sedekah tu, tapi dia tak ada perasaan. Tak apalah, kadang tu orang datang kat kedai makan kan, kita pun bagi RM5, tak apalah, nak biar dia lari. Bukan sebab kita nak tolong sangat, nak bagi dia lari. Kita tak ada perasaan tu. Jadi itu para ahli ilmu sebut, itu membezakan pahala tuan-tuan. Sedekah mungkin nilai dia lebih banyak, tapi dia tak ada perasaan. Berbeza yang saya sebut dengan saya tadi, contohlah, kita ni perlukan duit ni, nak bagi mak, nak bagi anak, tapi kita boleh sedekah dengan kita percaya hadis Nabi ni, pahala dia tinggi insya-Allah. Dan kita akan bincang bab ikhlas, bab pahala dengan lebih detail pada fokus yang kedua ni insya-Allah. Okey. Dan Nabi kata yang kedua tadi kan, tidak ada, yang Nabi bersumpah jugalah, tidak ada orang yang dizalimi lalu dia bersabar, Allah akan muliakan dia. Yang ni samalah tuan-tuan, keimanan kita. Kalau hukum dunia ni kan, kita kena zalim, kita sabar, kita tak balas, orang kata kita ni lurus bendul kan, orang kata dia ni mudah kena pijak kan, manusia macam-macam. Tetapi kalau kita yakin Allah akan muliakan kita, yang ni payah nak buat. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau kita hayati hadis Nabi ni, kita akan rasa payah nak bergaduh sesama sendiri ni. Orang kadang tu kata yang mungkin kita berasa hati, tak sampai bergaduh lagi, kita sabar. Mudah-mudahan Allah yang muliakan kita. Dan yang ketiga Nabi sebut, Nabi bersumpah, orang yang membuka pintu meminta-minta ini, Allah akan buka pintu kefakiran kepadanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan lah. Okey, seterusnya fokus saya insya-Allah pada rangkap yang kedua Nabi inilah. Nabi kata, wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu. Ini penting untuk saya dan tuan-tuan lah. Nabi kata, aku nak beritahu kamu satu perkara, maka jagalah ia, peganglah ia. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Kata Nabi, sesungguhnya dunia ini ada 4 kategori manusia, ataupun 4 tingkatan manusia. Yang pertama sekali, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang ni mudah-mudahan kita lah.
iaitu seorang hamba yang Allah rezekikan kepada dia ni harta dan ilmu. Mesti kena ada sekali. Harta dan ilmu Allah rezeki. Fahuwa yattaqi fihi rabbih. Dengan ilmu dan harta tadi dia bertakwa kepada Allah, dan Nabi kata wa yasilu fihi rahimah. Dengan harta dan ilmu tadi dia bertakwa, dia sambung silaturahim. Yang kedua, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan yang ketiga dia ni tahu Allah ada hak ke atasnya. Tiga perkara ni cukup penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dengan ilmu dan harta kita bertakwa. Apa maksud takwa? Secara ringkas lah. Yang ni saya nak kena kongsi sikit, sebab biasanya solat Jumaat orang lelaki je datang kan. Saya kalau di Mesir, muslimat dia datang juga. Memang dalam mazhab kita pun sebenarnya boleh datang kan. Tapi sunat je lah untuk perempuan ni. Okey, dalam khutbah Jumaat menjadi rukun. Tok Imam ni seru Jumaat ni supaya bertakwa kepada Allah. Dalam bahasa Arab, walaupun orang tak faham, rukun. Dalam erti kata, kalau tuan-tuan muslimin lah antaranya, kalau pergi Jumaat, Tok Khatib lupa ittaqullah, lupa nak sebut yang tu, tak sah khutbah tu. Kena ulang semula khutbah tu. Bahkan kalau dah habis lah kena ulang semula. Tapi kalau kita tengok Tok Imam ni lupa nak suruh takwa ni, kita naik atas mimbar cepat-cepat. Muslimin lah. Naik tu jangan tolak Tok Imam. Naik tu bisik kat telinga Tok Imam. Tok Imam lupa tu rukun yang pertama tu, rukun takwa. Kena cepat-cepat. Sebab tu kalau ada ilmu, insya-Allah mudah pekerjaan. Okey. Takwa ni secara ringkas Tok Khatib selalu sebut, khulasahnya kita taat segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhan Allah, dan kita meninggalkan larangan Allah. Ini maksud takwa. Walaupun kalau kita nak bincang detail, banyak sangat takrifan takwa ni kan. Sayyidina Umar pernah tanya Ubay bin Ka'ab, apakah takwa? Amirul Mukminin Sayyidina Umar, apa maksud takwa? Dia tanya Ubay. Ubay ni masya-Allah sahabat Nabi yang mulia, ahlul Quran kan. Ubay bin Ka'ab, bukan Ka'ab. Saya selalu tegur lah dalam bab nama ni orang Melayu, sebab dah terbiasa Abu Bakar, sepatutnya Masya Allah, dia kena mati kaf tu. Dalam bahasa Arab berbeza bagai, dia berbeza makna. Rajulun, rijlun. Rajulun lelaki, rijlun kaki kan. Rijlun huruf yang sama semua, samalah. Ataupun Ka'ab, orang Melayu sebut Ka'ab, sepatutnya ain mati. Cuma saya nak detailkan dalam bab ni sebab saya mungkin bidang Quran jugalah sebelum ke Mesir ni. Orang Melayu ni kan, dia payah sangat nak sebut bila mana akhir mati sebelum akhir mati, huruf akhir mati sebelum akhir mati. Saya buat contoh mudah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mesti pergi dal, mesti pergi dekat ra juga. Walaupun dia mati, lidah kita ada tempat parking dia lah. Sebab tu kita panggil makhraj huruf, tempat keluar huruf. Tapi orang Melayu bila dua-dua mati dia payah. Macam Ka'ab tadi lah. Ka'ab, ain mati, ba mati. Jadi dia ambil jalan mudah. Ka'ab. Dari sudut nama tak apalah. Saya pun sebenarnya bila mengajar pun kita dah terbiasa begitu. Tapi saya suka duduk peringatkan diri saya. Maksudnya kalau sudut nama tu okey lagi. Tapi dalam bacaan Al-Quran, sebab Quran ni kita tak boleh ubah satu huruf, tinggal satu huruf, ubah baris. Saya pernah pergi dekat Selangor. Di sini, di Selangor ni lah. Imam dia muda, masya-Allah, bacaan dia cantik lah. Dia tiru lagu Sudah kan. Tapi dia baca ayat yang saya baca tadi lah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia berhenti dengan apa tu? Dal saja. Dia tinggal huruf ra tu. Sebab tu yang ni kita kena latih betul. Ni memang sangat payah. Orang Melayu lah terutamanya. Sepatutnya qadr. Dia pergi juga kat ra. Satu lagi yang biasa, saya buat contoh satu lagi. Kita akan jumpa banyak dalam Al-Quran, fis samawati wal ard. Ra mati akhir sekali. Mesti pergi ra dulu. Fil ard. Jangan orang Melayu ni dia pilih salah satu. Yang ni dia pilih huruf yang last tu sebab mudah. Fil ard. Ramai anak murid kita baca begitu. Fil ard. Sepatutnya ra ke jangan tinggal. Fil ard. Itu dari sudut tartil Al-Quran lah. Jauh kita pergi, minta maaf. Okey, saya nak
Amirul Mukminin Umar ni dia tanya Ubay, apakah maksud takwa? Dia kata, Ubay jawab secara mudah, pernah tak kamu jalan satu tempat yang ada duri, syaukah duri kan? Lalu dia kata, pernah. Apa yang kamu buat? Sayyidina Umar kata, aku jalan dengan penuh berhati-hati, takut kaki aku ni kena duri tu. Maka itulah takwa. Di atas dunia ni kita berhati-hati dengan perintah Allah, dengan larangan Allah. Itulah takwa. Jadi tuan-tuan, saya nak masukkan di sini apa? Ada satu kaedah yang cukup penting dalam kita memahami Al-Quran, hadis, yang ulama' letaklah, bukan saya nakalkan. Bila mana disebut perkara khusus selepas mana umum. Okey, tuan-tuan cuba hafalul kaedah ni. Bila mana Allah khususkan sesuatu selepas mana umum. Allah khususkan sesuatu selepas mana umum. Okey, bila dalam hadis ni Nabi sebut dia bertakwa, umum kan? Sebab takwa ni kita buat segala suruhan dan kita tinggal segala larangan, umum lah kan? Suruhan ni banyak, larangan ni banyak. Tetapi Nabi sebut satu lagi, wayasilu rahimah, disambung satu rahim. Sambung satu rahim termasuk tak dalam takwa? Termasuk kan? Nampak tak? Nabi mengkhususkan. Kita kata agama lah wahyu Allah, khusus selepas mana umum, menunjukkan pentingnya perkara itu. Faham tak? Saya buat contoh yang lain. Ayat yang sama, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alfiyah tanazzalul malaikah. Malam Lailatul Qadar ni malaikat turun. Orang Melayu kita malaikat ni satu, tapi bahasa Arab malaikah tu jamak, ramai malaikat. Okey, dalam bahasa Arab kalau seorang malaikat panggil malak, masya-Allah, malak. Jadi jamak dalam bahasa Arab ni malaikah. Orang Melayu dia ambil yang jamak tu. Jadi malaikat kita jamak pula. Tak apalah, itu dia sudut bahasa, boleh lah. Cuma nak cerita, malam Lailatul Qadar ni para malaikat, banyak malaikat turun, dan Allah sebut tanazzalul malaikah warruh. Siapa warruh ni? Sepakat, seingat saya sepakat ahli tafsir kata warruh ni malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Dah malaikat Jibril termasuk tak dalam para malaikat tadi? Termasuk. Lalu Allah khususkan selepas mana umum, menunjukkan ada fadilatnya malaikat Jibril, menunjukkan pentingnya dia. Samalah dalam ayat ini. Takwa umum, Nabi khususkan lagi dengan silaturahim. Ini sangat penting. Satu bab yang kita tak boleh lupa tuan-tuan, dan satu bab yang kita tak boleh remehkan, silaturahim. Dan saya banyak dalam kuliah saya sebut, sebab saya ramai adik-beradik. Sebenarnya peringatan untuk diri saya lah. Kira adik-beradik dengan satu mak Ustaz Tirmizi ni 12 orang. Kalau mak belah Ustaz Syukri ni 7 orang. Jadi 19 orang semua. Anak saudara saya bukan tak, kita kenal lah, cuma tak ingat berapa semua. Tu berat jugalah. Saya insaf lah. Ramai sangat, lebih 30 lebih 40 lebih anak saudara. Cuma nak cerita silaturahim ni, apa maksud silaturahim? Sebab Nabi mengkhususkan selepas mana umum penting silaturahim ni, iaitu silah hubungan rahim ibu. Iaitu sebenarnya ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi tentang kena jaga silaturahim, besar fadilat sambung silaturahim, yang kita kata yang ada kena mengena dengan rahim ibu ni lah. Itu maksud silaturahim. Ataupun lebih luas kita kata yang ada pertalian darah dengan kita, sampai ke anak saudara, terutamanya adik-beradik. Jangan sesekali bergaduh dengan adik-beradik tuan-tuan, terutama bila mak ayah tak ada lah. Tuan-tuan mungkin lebih pengalaman dengan saya duk fikir dah mak ada lagi. Saya fikir mak ada pun mungkin raya baru jumpa semua adik-beradik. Kadang tu kita balik, dia tak balik kan. Tetapi kalau kita bergaduh, mak ayah tak ada, mungkin payah kita nak jumpa. Dan dalam bab ni memang agama tekankan hubungan silaturahim ni yang ada pertalian darah. Ada pun kawan kita, dia tak panggil silaturahim. Kadang tu orang silap faham. Ustaz, jom petang ni kita pergi silaturahim rumah Ahmad kan. Ahmad tu jemaah dia lah, kawan dia. Dia bukan silaturahim, silap istilah tu. Kalau dia tak ada hubungan dengan kita, dia panggil masya-Allah ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun, Allah sebut. Kita ukhuwah dengan ni dikena atas dasar satu agama Islam tu. Sebab tu yang Nabi duk tekankan sangat jangan putus tu siapa? Bukanlah saya nak sebut kawan ni boleh putus, tak boleh juga. Cuma yang lebih utama, yang ancaman dalam hadis ataupun fadilat sambung satu rahim ni banyak kita jumpa, berbentuk ancaman dan berbentuk fadilat. Fadilat sambung satu rahim biasa kita dengar, Nabi kata barang siapa yang ingin dipanjangkan umur dia dan dimurahkan rezeki dia, fayasilu rahimah. Mudah-mudahan tuan-tuan, ni untuk antaranya untuk diri saya lah, penting silaturahim. Pertalian darah. Asalnya rahim ni rahim ibu lah, tapi kita luaskan kaum kerabat lah.
yang ada pertalian darah dengan kita. Tetapi bila kita bincang kaum kerabat pun, adik-beradik lebih utama. Dalam hadis kalau nak bantu adik-beradik perempuan dulu. Maksudnya dua-dua susah. Adik-beradik lelaki, perempuan susah. Bantu yang perempuan dulu. Tapi kalau lelaki susah, perempuan okey, bantu je lah lelaki dulu. Maksudnya agama ni dia detail. Dalam bab ni dia jaga betul untuk kekeluargaan ni. Nasab terutamanya. Masya Allah. Untuk diri saya terutamanya. Okey. Nabi sepamana kata dia ada ilmu dan dia ada harta tadi. Dia gunakan kedua itu. Dia bertakwa. Dia sambung silaturahim. Dan dia rasa dia tahu Allah ni ada hak kepadanya. Nabi kata ini bi afdali manazil. Ini kategori manusia yang paling afdal, paling utama. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ni lah, insya-Allah, muslimin dan muslimat sekalian. Allahumma amin. Hadza bi afdali manazil. Okey, Nabi sebut golongan yang kedua pula. Wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuquhu malan. Yang ni mungkin sebahagian daripada kalangan kita. Allah rezekikan dia ni ilmu tapi tak ada harta. Ni ada. Allah bagi ilmu tak ada harta. Tetapi masya-Allah, Nabi kata fahuwa sadiqun niyyati. Dia benar dalam niat dia. Dia sebut apa? Dia kata dalam hati dia, yaqul law anna li malan la amiltu bi amalin fulan. Aku ni kalau Allah rezekikan harta macam dia tu, aku nak buat juga sebagaimana amalan dia tu. Takwa pada Allah, sambung silaturahim. Ataupun begini tuan-tuan, secara umum kita kata yang pertama tadi ni, dia ada ilmu, dia ada harta, dia buat amal soleh. Senang kita terjemah begitulah, dia buat amal soleh. Lalu golongan yang kedua Nabi sebut ni, dia ada ilmu, tak ada harta, tetapi dia niat dalam hati dia ni, aku ni kalau Allah bagi harta, aku nak buat macam dia. Maksudnya dia mencontohi orang yang soleh. Yang ni satu perkara yang sangat penting tuan-tuan dalam bab agama ni, iaitu bab niat kita ni lah. Saya ambil contoh mudah beginilah. Saya ambil contoh paling tinggi lah, senang. Kita tengok orang pergi umrah, pergi haji, dan saya yakin tuan-tuan antara orang banyak pengalaman dah pergi. Tapi setengah orang diuji, dia payah nak pergi. Bukan payah dia sebut, mungkin sebab tu dalam agama pun Allah sebut haji ni manistata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Kenapa? Mazhab Syafi'i kata kerana sebab haji ni benda yang payah nak buat, perlu tenaga, kesihatan, harta benda. Sebab tu diikat. Yang lain Allah tak ikat pun dengan yang mampu kan. Tapi yang haji ni Allah ikat begitu. Saya nak cerita, bila mana kita lihat orang pergi haji ataupun pergi umrah, ibadat yang besar lah antaranya. Sebab haji ni kalau mabrur kan, laisa lahu jaza illa jannah. Masya Allah, tak ada pembalasan melainkan syurga. Lalu kita lihat orang pergi haji, para salafus soleh selalu sebut, alangkah beruntungnya Allah rezekikan kita ni niat dalam setiap amalan walaupun kita tak boleh buat. Yang ni kita kena tiru salafus soleh ni. Alangkah bahagianya, beruntungnya yang Allah rezekikan kita pasang niat walaupun dalam kerjaan yang kita tak boleh buat. Contoh yang haji tadilah, kawan kita pergi, adik kita pergi, Allah aku tak mampu pergi tahun ni. Kita pasang niat, ya Allah aku ni kalau ada harta, ada kesihatan yang baik, aku nak pergi juga haji. Dalam hadis Nabi sebut fa ajruhuma sawaun. Allah, pahala keduanya sama. Kita kata dalam bab ni free dapat pahala haji lah. Itu saya buat contoh lah. Nabi tak sebut contoh haji tu, tapi para ulama buat contoh. Contoh paling tinggi senang haji lah. Ataupun tuan-tuan kias lah, perkara baik yang kita tengok, kita pasang niat. Oh dia ni bantu orang, dia ni mampu sedekah banyak, aku ni kalau ada harta ni nak sedekah banyak juga. Free dapat pahala sedekah. Kan Nabi kata fahuwa biniyati, dia dapat apa yang dia niatkan, fa ajruhuma sawaun. Pahala orang yang buat tadi yang dia nak contohi dengan dia yang niat ni sama. Nabi kata Allahu Akbar. Sebab tu saya share peribadi, kita kata rahmat ajaib dalam agama kita tak ada dalam agama lain bab niat tuan-tuan. Bab niat ni free dapat pahala. Sebab tu Allah membahagi-bahagikan rezeki, membahagi-bahagikan pahala ni cantik kita tengok. Tak semua orang berharta kan. Tak semua orang ada tenaga yang kuat kan, masuk 60, setengah orang boleh lagi pergi masjid, setengah orang tak boleh dah, kena orang pimping. Tetapi dalam bab ni Allah bagi pada semua orang. Kita pasang niat tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan tak dapat hadir kuliah contoh, tak dapat hadir kuliah, pasang niat, Allah bagi sihat ni, aku nak pergi juga ni kuliah duha ni kan, dapat free pahala insya-Allah. Okey. Itu golongan yang kedua. Okey, kita masuk golongan yang ketiga. Nabi sebut wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuquhu ilman. Yang ni berbeza pula.
Allah bagi dia ada rezeki harta tapi tak ada ilmu. Yang ni kita tak nak sebenarnya. Bimbang jugalah. Maksudnya ada harta tak ada ilmu. Dan dengan harta tadi, Nabi kata fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Dia ni membinasakan dalam menggunakan harta yang Allah bagi tadi tanpa ilmu. Dia guna harta dia tu tanpa ilmu. Dan dia ni la yattaqi fihi rabbah, dia tak bertakwa kepada Allah. Ada harta saja tak bertakwa pada Allah, tak sambung. Wala yasilu fihi rahimah, dia tak sambung silaturahim. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia tak tahu Allah ni ada hak ke atasnya. Dalam erti kata begini tuan-tuan, dia ni ada harta tapi dia tak buat amal saleh. Maka Nabi kata fahadha bi akhbathi manazil, ini seburuk-buruk kedudukan manusia. Allah, kita minta jauh tuan-tuan. Tetapi Nabi sebut pula yang keempat. Yang keempat, golongan yang keempat ni, wa abdin lam yarzuquhu malan wala ilman. Seorang hamba yang Allah tak bagi ilmu, tak bagi dia harta. Yang ni kita paling tak nak jugalah. Tak ada ilmu, tak ada harta, tetapi kita pasang niat. Fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi amalin fulan. Aku ni kalau Allah rezeki bagi harta ni, aku akan beramal sebagaimana amalan fulan. Yang ketiga tadi tu, yang tak buat amal soleh tu. Kita pasang niat pada keburukan lah. Kita kata, Nabi kata fahuwa biniyatih, dia dapat apa yang dia niat. Fawizruhuma sawaun, dosa keduanya sama. Nabi kata seorang tu jahat, dia ada harta, dia tak amal soleh, dosa dah. Yang kita ni harta pun tak ada. Yang ketiga tadi ada harta, tapi kita ni tak ada harta, dia kita niat perkara yang jahat, dapat dosa, free dapat dosa. Yang ni kita kena jaga. Para ahli ilmu dia nasihatkan kita, banyak berlaku perkara ni, terutamanya mungkin orang remaja lah. Mungkin tuan-tuan puan-puan ni yang selalu dengar kuliah ni, masya-Allah, mungkin tak. Tapi kita nasihatkan anak-anak kita. Saya buat contoh mudah antaranya isu orang muda kan, mungkin dia tak ada duit, dia tengok kawan dia isap rokok yang elektronik tu lah, vape ke apa panggil kan. Dia tak ada ilmu, dia tak ada duit nak beli tu, tapi dia pasang niat lah, kalau mak bagi duit ni, kalau ada duit ni, nak beli juga. Kita kata free dapat dosa. Kita minta jauh. Maksudnya pasang niat pada keburukan, nak tiru orang yang buat tak baik. Antaranya isu hari ni lah remaja kan, ada TikTok, tengok orang-orang yang ni lah, usahawan yang berjaya tapi merendahkan maruah dia. Aku ni kalau kaya ni nak ikut macam dia juga. Free dapat dosa. Yang pertama tadi free dapat pahala, sebab kita pasang niat pada kebaikan. Itu bab ni bab yang rahmat lah dalam agama, iaitu bab kita pasang niat ni. Saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan, lihat orang buat kebaikan lah, sebab kadang tu benda ni Allah rezeki kan. Saidina Umar dia sebut kan, kita ni tak bimbang Allah mustajab doa ke tak, tapi kita bimbang Allah ni tak rezekikan hati yang nak berdoa. Nampak tak beza? Setengah orang ni bimbang, Allah terima tak ni, mustajab ke tak? Tak, kita kena bimbang hati tu nak berdoa ke tak. Kata Saidina Umar, kalau hati tu nak berdoa, kita berdoa, ada mustajab. Mustahil Allah tak terima doa kita, mustahil tuan-tuan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Allah akan terima doa dengan 3 cara yang kita maklum semualah. Kecuali dalam doa kita ni ada perkara-perkara yang mengandungi dosa, dan yang kedua Nabi kata perkara yang memutuskan silaturahim. Ini antara saya nak kongsi dengan tuan-tuan ni, yang kita bincang tadi tu. Takwa Nabi khususkan lagi dengan sambung silaturahim, padahal silaturahim dah masuk dalam keumuman takwa. Dalam hadis yang lain tadi, riwayat Imam Ahmad tu, Allah akan terima dengan 3 cara doa kita ni, kecuali kalau doa itu ada dosa. Dosa ni umum, tetapi Nabi khususkan lagi dengan putus silaturahim. Padahal kalau Nabi tak sebut silaturahim tu, orang faham dah. Maksudnya ismun tu putus silaturahim pun dosa juga. Tetapi itu kaedah para ulama sebut, bila mana dikhususkan sesuatu sebab umum, penting kena jaga dia, kena ambil berat tentang dia. Boleh tuan-tuan. Satu lagi saya buat contoh mudah, sebab ini berlegar dalam kehidupan kita. Ayat Al-Quran, hafizu ala salawati was salatil wusta. Allah kata jagalah kamu semua ini akan solat. Kita faham solat 5 waktu tu lah kan, subuh sampai isyak tu. Tapi Allah sebut satu lagi, was salatil wusta. Apa solat wusta? Asar, Masya Allah. Sebahagian kata subuh kan, tapi yang kuat asar lah, perbahasan ahli ilmu. Ataupun mudah-mudah kita ambil dua-dua lah, kerana perbezaan. Seingat saya Imam Syafi'i dia masukkan dia subuh, tetapi sebahagian ulama besar dia kata
Antaranya Imam Nawawi, Ibn Katsir, imam yang besar mazhab Syafi'i juga, tapi dia berbeza dengan Imam Syafi'i dalam bab ni. Dia pilih asar dengan sebab masing-masing ada hujah lah. Cuma saya nak cerita, kalau kita masukkan asar pun sebenarnya dah termasuk dalam umum solat tadi. Asar termasuk sekali, menunjukkan kat situ ada kepentingan, kita kena jaga. Ini adalah waktu-waktu yang orang cuai lah. Kalau subuh mungkin payah bangun, mungkin minta diampunkan lah. Dan yang kedua, asar ni waktu orang bekerja kan, orang lalai bersolat. Sebab tu dua solat ni solat yang penting. Okey, wallahu alam, itu kaedah ahli ilmu dalam memahami nas Al-Quran ataupun hadis. Okey, kita dah habis bincang hadis ni. Jadi tuan-tuan, yang kita boleh ambil dalam bab niat lah. Hadis hari ni kita bincang dalam bab niat. Kita pasang niat dalam kebaikan, dapat pahala. Sebab tu tuan-tuan, saya nak kongsi satu lagi hadis yang selalu kita dengar. Innamal a'malu binniyat. Masya Allah. Hadis ni Imam Nawawi dalam hadis 40 Riyadhus Salihin, dia letak awal-awal sekali kan. Bahkan Imam Bukhari dalam kitab sahih dia, saya nak tanya tuan-tuan, kitab bab pertama dalam Sahih Bukhari, ingat tak apa? Bab pertama. Cuba. Kaifa bada'il wahyi lah, bada'il wahyi. Bagaimana kita kata bab turunnya wahyu. Ini bab pertama dalam Sahih Bukhari, bab turunnya wahyu. Tetapi Imam Bukhari masukkan hadis innamal a'malu binniyat yang pertama dalam bab itu. Kalau ikut kata para ulama, tak ada kena-mengena pun hadis niat ni dengan turunnya wahyu, tak ada. Kan? Tak ada pun. Tetapi kata ahli ilmu, li tambih, nak tambih, inzar. Tambih ni nak suruh kita ambil perhatian, nak suruh kita ancaman kepada, maksudnya setiap kali kita belajar ilmu ni, betulkan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Cuma hadis ini, setiap kadang tu sebahagian orang lah, kadang mungkin silap faham. Kerana saya peribadilah, zaman sekolah menengah pun kita zaman kaset dulu kan. Tak ada YouTube ni mungkin tak ada lagi. Saya pun masa tu muda lagi ni, zaman kaset kita beli, ingat kat pasar malam ni. Kita duduk mengaji, kita ingat innamal a'malu binniyat ni untuk niat solat tu. Kerana kebanyakan ustaz ni dia duduk syarah hadis ni pasal niat solat lah. Sebenarnya hadis ni memberi makna yang besar kepada kita, bukan bab solat saja. Kadang tu setengah orang ni sampai was-was solat ni. Solat ni mesti kena ada niat. Sebenarnya tuan-tuan, orang yang sihat, dia dalam keadaan sedar, tak ada orang paksa, dia ada niat tu kan. Cuma saya nak tanya tuan-tuan beginilah, kita kalau rukuk, sujud tak ada niat, sah tak solat? Orang ni jawab tak? Tak ada niat, sujud, rukuk tak ada niat, sah tak solat? Khilaf. Dia niat sekali dah tu. Okey. Sebenarnya setiap pekerjaan kita ni ada solat, ada niat. Maksudnya kita kata kalau rukuk tak ada niat, tak sah solat tu. Sebenarnya yang kita buat ni ada niat. Mustahil kita rukuk tanpa niat, mustahil tuan-tuan. Cuma yang orang Melayu faham ni, kita tak ucap sahaja aku rukuk kerana Allah Ta'ala. Kita tak buat yang tu. Sebab tu konsep niat ni kita kena faham. Seseorang seseorang yang sedar, dia begini, dia orang tak ada niat ni begini. Orang yang tak ada niat ni tuan-tuan, dia nak solat, dia takbir banyak kali kan. Tuan-tuan pegang tangan dia, awak nak buat apa ni? Saya nak solat lah. Dia ada niat lah tu. Cuma dia mungkin dia was-was dari sudut dia nak atur kan. Sebenarnya kita silap faham mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i buat tu semua untuk memudahkan kita. Tetapi kalau praktikal kita jadi payah takbir 10 kali, kita kena tinggalkan. Sebab asal ni memang dah ada niat. Cuma mazhab Syafi'i dia ajar kita usolli, ataupun kita ada lintasan, kita ada pemikiran tu untuk mentakkidkan niat kita tu. Memang kita nak solat betul ni. Tetapi asas manusia, kalau dia sihat, dalam keadaan dia sedar, tak ada orang paksa, dia ada niat. Contoh, kita ambil pisau, tiba-tiba kita tikam kawan kita sampai kat depan hakim, saya bunuh dia ni tanpa niat. Mustahil, dia ada niat lah tu. Cuma dia tak ucap sahaja aku menikam dia kerana Allah. Dia tak ada yang tu. Asal memang ada niat. Orang yang tak ada niat begini, saya lupa nak beritahu. Orang tak ada niat ni, bila kita pegang tangan dia nak takbir tadi, saya pun tak tahu saya buat apa ni. Dia tak ada niat lah tu. Bahkan mungkin dia tak wajib salat dah, mungkin sebab tak betul tu. Tak ada taklifan dah. Ataupun kita kata orang yang dalam keadaan tidur, tiba-tiba dia mengigau ni, pergi tampar orang, tiba-tiba dia tidur ni, bangun ni, dia solat, Allah Akbar. Solat tak ada niat, tak sah solat dia.
Kerana sebab tu konsep ni sangat mudah. Saya bagi tahu sebab nak membantu ramai orang Melayu. Di Mesir kebanyakan orang ni mazhab Syafi'i juga, tetapi mudah. Jarang kita jumpa orang takbir 2-3 kali. Tapi di Malaysia ni ramai begitu tuan-tuan. Saya tak sebut siapa-siapa lah, mungkin untuk diri saya, peringatan, ada keluarga yang terdekat. Dia konsep niat ni sangat mudah. Yang mazhab Syafi'i buat, dia ada ta'aruk, qasad, ta'yin tu sebenarnya untuk membantu kita untuk takkid niat. Adapun kita kata sampai kalau kita guna mazhab Syafi'i jadi payah, itu bukan tujuan mazhab Syafi'i. Okay, wallahu alam. Itu maksud niat lah. Jadi saya fokus saya, hadis ni bukan bahas pasal niat sahaja. Bukan bahas pasal niat solat. Hadis ni sebenarnya lebih terfokus pada menggesa kita ikhlas dalam amalan. Yang ni ramai orang tak sentuh. Hadis yang kita selalu baca, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saya yakin sebahagian orang ingat hadis ni. Hadis ni Nabi lebih terfokus nak gesa kita ikhlas dalam amalan tu. Bukan Nabi nak sebut okey mesti kena ada niat dalam solat. Sebab hadis ni pun selepas hijrah tuan-tuan turun. Hadis ni selepas hijrah turun. Solat bila? Solat sebelum lagi. Kalau kita, apa kaitan dia? Takkan kita nak kata, maksudnya Nabi sebelum sahabat sebelum hadis ni turun tak ada niat. Nampak tak? Sebab tu kita kena faham konsep niat ni dia mudah. Okey, hadis ni dia nak bincang tentang ikhlas dalam amalan. Okey, kita nak bahas sikit. Innamal a'malu binniyat. Nabi kata sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Yang ni betul lah kita kata solat mesti ada niat. Yang lebih utama kita nak membezakan solat tu, solat sunat ke, solat fardu ke, ataupun nak membezakan adat dengan ibadat. Ini perbincangan ahli ilmu ni. Rangkap yang pertama ni, setiap amalan mesti bergantung pada niat. Ya, betul. Antaranya nak membezakan solat dengan solat lah, solat fardu, solat sunat, ataupun adat dengan ibadat. Mandi ni sebab adat nak sejukkan badan, ataupun kita mandi ni kita pasang niat nak segar badan ke ibadah dapat pahala. Itu tujuan yang pertama. Tengok yang kedua, Nabi sebut wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu dibalas berdasarkan apa yang dia niat. Sebahagian ahli ilmu kata sama je makna dua ni. Yang lebih kuat tak sama. Sebahagian ahli ilmu kata tak sama makna. Mustahil Nabi ucap perkara yang sama yang tak ada manfaat. Mustahil. Walaupun sebahagian kata makna sama untuk taukid tak. Yang lebih kuat ini makna lain, yang ni makna dia lain. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu dibalas berdasarkan apa yang dia niat. Ini dari sudut pembalasan. Dari sudut pembalasan yang Nabi nak gesa kita supaya ikhlaslah dalam amalan tu. Sebab apa? Sebab tengok contoh yang Nabi buat. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Contoh yang Nabi buat ni untuk rangkap yang kedua tadi. Dibalas tu. Maksudnya barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, dia dapatlah pahala Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'at lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tengok contoh yang kedua. Barang siapa yang hijrah dia tu sebab dia nak kahwin, nak perempuan yang dicintai ataupun dunia, maka dia dapat apa yang dia niatkan. Maksudnya tak dapatlah pahala kerana Allah dan Rasul. Jadi contoh yang Nabi buat ni untuk yang kedua tu, wa innama likulli imri'in ma nawa. Di hadis ni sebenarnya bab niat, bab ikhlas dalam niat. Sebab tu sebahagian ahli ilmu dia kata, tuan-tuan biasa dengar tak asbab wurud? Kalau ayat Al-Quran dia panggil asbab nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran. Okey, dia bukan tak banyak sangat. Dia bukan semua ayat Quran ada asbab nuzul. Sebahagian ayat Al-Quran ni ada sebab dia. Kenapa ayat ini diturun? Contoh ayat ke-11 surah An-Nur diturunkan sebab nak membersihkan Aisyah kan daripada fitnah, itulah fitnah berzina dan sebagainya. Maksudnya ada sebab ayat tu diturunkan. Okey, kalau hadis dia tak panggil asbab nuzul. Dia panggil asbab wurud. Asbab datangnya hadis tu, asbab Nabi ucapkan. Sebahagian hadis ni ada asbab dia. Kerana Nabi nak jawab soalan ni, sebahagian ada sebab dia. Jadi kita belajar sebab ni, dia membantu kita memahami konteks ayat tu sebenarnya. Samalah isu innamal a'malu binniyat ni. Sebahagian ahli ilmu dia kata sebab Nabi ucapkan ni, ada dua orang lelaki dia berbincang sebelum hijrah lah. Daripada Mekah tu nak hijrah ke Madinah kan. Seorang ni dia berbincang, dia di Mekah ni dah kematian isteri dia lah. Lebih kurang begitulah saya secara umum. Di kematian isteri, lalu dia niat nanti hijrah dengan Nabi, sampai di Madinah ni dia nak cari isteri baru.
Itu yang pertama. Seorang lagi ni, dia kata perniagaan dia dah merosak lah di Mekah ni. Lalu dia nak berhijrah dengan Nabi pergi Madinah ni. Dia kata yang utama bila sampai Madinah ni, dia nak kembangkan perniagaan dia. Lalu Nabi ucapkan hadis ni. Barang siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapatlah pahala kerana hijrah. Pahala hijrah kerana Allah dan Rasul. Tapi kalau kerana perempuan Nabi sebut dan kerana dunia yang dia nak, maka dia dapat yang itu. Dia tak dapat pahala hijrah. Jadi hadis ni bahagian ikhlas, menggesa kita supaya ikhlas. Saya nak masuk perbincangan yang seterusnya. Saya lajukan sikit tuan-tuan. Banyak saya nak kongsi ni kali pertama ni. Kalau boleh berhenti lewat sikit. Contoh. Kali pertama banyaklah modal. Okey. Yang ni penting. Para ulama dia bincang dalam hadis yang kita kongsi ni, an-niyatu wal amal. Niat dengan amalan ni. Macam mana? Praktikal dia macam mana? Sebab kita duk bincang ikhlas ni, praktikal dia macam mana? Okey, para ulama dia letakkan manusia ni dalam amalan. Niat dengan amalan yang kita buat ni ada 4 kategori orang. Ada 4 kategori manusia dalam niat dengan amalan ni. Saya ambil contoh amalan mudah, solat lah. Tuan-tuan kiaskanlah, ini untuk semua amalan. Saya buat contoh solat. Kategori orang yang pertama ni, dia buat ibadah amalan solat, dia niat memang daripada awal lagi kerana Allah Ta'ala. Dia niat kerana Allah Ta'ala. Maka sampai kalau habis bagi salam tu, kita kata yang ni confirm sah salat dia, Allah bagi pahala dia. Ni kategori yang pertama lah, mudah-mudahan kita termasuk dalam ni. Sama juga kalau tuan-tuan menuntut ilmu kan. Sebab menuntut ilmu ni kadar dia panjang, kadang tu 1 jam kan, lama dalam menuntut ilmu. Kita memang daripada rumah pasang niat dah lah, kerana Allah Ta'ala, kita akan dapat pahala. Okey. Keadaan orang yang kedua, dia ni daripada awal lagi dia buat ibadat, dia solat ke, dia menuntut ilmu ke, memang bukan kerana Allah. Mungkin sebab manusia, mungkin sebab dia datang ni sebab nak tunjuk kat kawan dia, jiran dia pergi, dia nak pergi jugalah. Ataupun dia solat ni sebab mak dia suruh. Ni golongan yang kedua, daripada awal lagi dia solat bukan kerana Allah. Yang ini confirm tak terima solat tu. Confirm tak terima. Bahkan dia jatuh kepada syirik yang kecil lah. Kerana kita beramal ni bukan kerana Allah. Beramal mesti kerana Allah. Bahkan ahli ilmu kata yang ni insya-Allah jangan risau, tak ramai orang begini kecuali orang munafik. Tak ramai orang begini kecuali orang munafik. Okey, golongan yang ketiga, okey, dia ni daripada awal dia buat amal tu, solat lah contohnya, dia ni ada 2, dia panggil ishtirak. Dia berkongsi kerana Allah juga, kerana nak tunjuk kat orang juga. Daripada awal yang ni. Yang ni para ulama bincang, yang kuatnya memang tak sah solat tu, tak sah ibadat tu. Sebab daripada awal ibadat tu dia macam ada sekali dah. Dia seolah-olah Allah ni ada sekutu. Kerana Allah juga, kerana itu juga. Okay. Dan yang keempat, yang biasanya mungkin kita beginilah. Ni saya fokus kita kat gini. Yang keempat ni, niat asal dia datang menuntut ilmu, solat, asal niat kerana Allah dah. Okay, saya nak masuk yang niat tadi, yang mazhab Syafi'i tadi kan. Sebab tu dia nak bantu kita bila di awal ibadat tu kita betulkan lagi niat. Asal kita berjalan tu nak masuk saf, ada niat dah tu. Tapi bila sebelum takbir ni kita takkidkan lagi niat kita, memang kita nak solat ni kerana Allah. Itu tujuan dia. Sebab tu ada golongan yang keempat ni, asal niat kerana Allah dah. Tiba-tiba di pertengahan tu, di pertengahan tu dia datang, contoh ibadat solat lah, ramai orang masuk kan masjid ni, nak tunjuk sikit lah. Ataupun rasa macam kena betulkan lah, rukuk lama sikit, sujud lama sikit. Ni mungkin banyak berlaku lah, yang mungkin saya tuan-tuan. Yang ni perbincangan ahli ilmu. Awal niat kerana Allah dah, di pertengahan ibadat tu ada gangguan lah, maksudnya nak tunjuk kat orang. Dia panggil syirik yang yasir, riya'u yasir lah, maksudnya riak yang sedikit lah. Riak ni kan kita nak tunjuk kat orang kan. Yang ni para ahli ilmu alhamdulillah lah, rahmat, dia bincang bila mana kita cepat-cepat istighfar. Maksudnya bila ada perasaan tu, kita cepat-cepat tepis. Kalau selain ibadat solat kita istighfar, ya Allah ampunilah aku kan ini, maka kita akan ibadat tu sah lagi. Sebab asal kalau daripada awal tak ada riak kan, bergabung dengan niat kerana Allah, memang tak sah. Tetapi kalau di pertengahan, insya-Allah sah lagi. Cuma para ahli ilmu dibincang juga, kalau perasaan tadi tu berterusan, macam mana? Tadi kalau kata okey, dah solat niat kerana Allah, di pertengahan tu tiba-tiba datang perasaan ni, ialah daripada syaitan lah tu perasaan tu, kita cepat-cepat tepis, okey, sah lagi solat tu. Tetapi kalau perasaan tu dia berterusan, kita biar begitu. Yang ni alhamdulillah ada pendapat, seingat saya daripada Imam Ahmad dan Imam Tabari lah. Imam Tabari dia kata kalau dia berterusan pun insya-Allah masih sah lagi. Dengan syarat bila kita sedar tu,
Bila kita betul-betul sudah, cepat-cepat tepis istighfar kerana Allah, minta ampun dengan Allah, ibadat tu sah. Kalau tak, mungkin banyaklah ibadat yang kita kena qada, tuan-tuan. Kalau tak banyak, ingat saya manusia ni memang terdedah dengan perkara tu. Terutama amalan yang panjang begini, tuan-tuan, dalam menuntut ilmu 1 jam, macam mana nak konsisten jaga niat tu. Tapi sebab tu tiba-tiba di pertengahan tu datang, cepat-cepat tepis. Allah bagi pahala menuntut ilmu, insya-Allah. Okey. Wallahu alam, sebagai penutup yang ni. Yang ni saya nak bincang dengan tuan-tuan bab ikhlas, bab niat ni juga, tapi berkenaan mudha'afatul hasanat. Macam mana kita nak gandakan pahala dalam amalan kita. Kerana dalam hadis Nabi yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, tadi hadis yang kita bincang awal-awal tu riwayat Tirmizi, kita nampak tentang kelebihan pasang niat ni, tuan-tuan kan. Pasang niat kepada kebaikan, free dapat pahala. Tetapi dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sebut barang siapa pasang niat, hama tu, bertekad, bertujuan nak buat sesuatu, dia niat dah, fa'amilaha, Nabi kata dia buat pekerjaan tu. Maksudnya dia bukan pasang niat saja. Tadi niat nak pergi haji kan, tengok kawan pergi haji pasang, dapat pahala dah. Tetapi fa'amilaha, dia jadi juga buat. Kerana berbeza orang ni. Ada orang dipasang niat tak ada usaha pun. Ada orang dipasang niat, dia usaha nak pergi juga haji. Ada orang tu dipasang niat, memang dia usaha, dia pergi haji. Fa'amilaha, Nabi kata, maka pahala tu bermula, katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila adha'afin kathirah. Pahala bila mana dia start buat dah, dia buat ibadat tu, pahala bermula dengan 10, digandakan, boleh digandakan sampai 700, boleh digandakan dengan gandaan yang banyak. Menunjukkan rahmat Allah bagi pahala kita ni berbeza, tuan-tuan. Sebab tu saya buat contoh tadi dalam bab sedekah tadi, berbeza Allah bagi pahala ni. Jadi dalam bab yang last ni, sebagai penutup saya nak bincang bagaimana kita nak gandakan pahala dalam setiap amalan kita. Kerana para ahli ilmu dia pesan, selalu bagi tahu, saya buat contoh yang sama. 2 orang yang salat ni, saya nakalkan apa yang ahli ilmu sebut. 2 orang yang salat jadi makmum, 2 rakaat sama, rukuk sama, sujud sama, tapi pahala boleh jadi langit dan bumi. Berdasarkan hadis ni lah Allah boleh gandakan pahala. Manusia ni, kita nak bincang faktor yang menggandakan pahala tu macam mana. Yang pertama sekali, macam contoh yang saya buat tadi, akhir dia kembali kepada kadar ikhlas kita, kadar niat kita, ataupun kesungguhan ibadat yang kita buat, kebergantungan kepada Allah. Tuan-tuan tulis semualah, senang. Dia yang pertama ni, saya buat contoh. Dia kembali kepada kadar niat kita, kesungguhan kita buat ibadat itu, ataupun kebergantungan kita dalam buat ibadat itu. Itu mudah. Kenapa berbeza pahala 2 orang ni? Kita kata yang pertama tadi kan, dia duduk solat, dia faham bacaan dia, dia sujud, nampak sama lama sujud tu, 1 minit setengah sujud. Tapi seorang tu baca subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah lagi maha tinggi, wa bihamdi, segala puji baginya. Dia baca, dia faham, dia baca dengan iman, dia tahu dia merendahkan kepala dia ni tempat yang hina lah, bawah ni, dan dia tahu a'la, Allah yang maha tinggi. Dia baca dengan perasaan kebergantungan pada Allah. Berbeza dengan sebelah dia, mungkin baca sekali dia subhanallah bihamdi, dih dengar dih saja. Yang ni saya bimbang mungkin untuk diri saya jugalah. Kadang kita solat laju, subhanallah bihamdi, dih dengar dih saja je. Sebab tu kalau nak selamat, dia ada riwayat sebenarnya yang lebih kuat, subhanallah a'la wa bihamdih tu cadangan daripada Imam Syafi'i, cadangan ulama. Kalau ikut hadis subhanallah a'la saja, tapi Imam Syafi'i dia cadangkan tambah wa bihamdih. Kita puji lagi Allah. Kalau kita boleh buat cantik lah, tapi kadang tu orang ni bila panjang sangat dia baca laju dengan dih tak? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, Tuhan yang lagi maha tinggi. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita kata sebab itulah berbeza. Tetapi dalam mazhab Syafi'i pun dia sebut, selepas dia terang ni kan, rukun solat, syarat-syarat solat, perkara yang membatalkan solat, akhir sekali dia sebut kadar Allah terima salat kita ni, pahala yang Allah akan bagi ni dengan kadar niat ikhlas kita tu macam mana. Sebab tu dulu saya faham niat ikhlas lah. Tak, ikhlas ni dia ada kadar dia. Makin tinggi kita ikhlas, kita bergantung pada Allah, tinggi pahala yang kita dapat berdasarkan hadis ni. Okey, ni faktor yang utama. Saya nak huraikan lagi biar kita lebih nampak, tuan-tuan akan ingat sampai bila-bila yang ni. Dalam agama banyak amalan yang simple, sedikit tetapi pahala besar. Banyak kan ustaz-ustaz kita ajar kan.
Antaranya man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah masuk syurga. Kita fikir kalau hidup dia sebelum ni macam tak bagus, tapi dia sempat mengucap macam kita banyaklah. Kita panggil tashkik kita kan. Syubhah. Maksudnya amalan simple tetapi fadilat besar. Yang ni tuan-tuan cek. Kalau betul lah Nabi sebut, memang ada daripada hadis Nabi kata fadilat dia begitu, kita sebagai seorang Muslim, kita percaya. Cuma para ulama bincang, macam mana kita nak selaraskan logik amalan yang simple, pahala besar. Macam mana nak selaraskan logik dengan akal kita ni? Perbincangan ahli ilmu ada satu khulasah. Kesimpulan yang Imam Ibn Qayyim dia buat sangat cantik tuan-tuan. Sebenarnya hadis-hadis sebegini ni dia bukan atas amalan sangat. Amalan tu satu perkara, tetapi sebenarnya dia bergantung kepada niat kita, kesungguhan kita buat. Contoh mudah. Tuan-tuan biasa dengar penzina bagi minum anjing kan? Dia penzina bukan muslimah, penzina bagi minum anjing bukan manusia. Anjing ni dalam Quran Allah hina betul. Allah kata ulama yang ikut hawa nafsu ni. Satu ulama dia ada dua. Kita panggil ulama juga sebab kita tak boleh ta'assub pada ahli ilmu ni, sebab Allah kata ada ulama yang hawa nafsu ni. Dan Allah umpamakan ulama yang fatwa hawa nafsu ni kama salil kalb, macam anjing lah. Kama salil kalb in tahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Kalau orang bagi makan kat dia pun dia jelai lidah, orang tak bagi makan pun dia jelai lidah. Begitulah ulama yang hawa nafsu ni. Saya nak cerita penzina bagi minum pada anjing sehina binatang, tapi Nabi kata masuk syurga perempuan tu. Macam mana akal kita nak fikir? Kata Al-Imam Ibn Qayyim, sebenarnya bukan atas amalan tu sangat bagi minum tu. Itu satu hal lah bagi minum tu. Tetapi yang lebih lagi atas niat dia tu. Masa dia bagi tu dia tahu Allah ni maha pengampun. Kesungguhan dia buat ibadah tu, dia tahu Allah ni maha segala-galanya, maha pemurah, maha penyayang. Dia tahu anjing ni pun makhluk Allah, dia bagi. Atas dasar tu dia masuk syurga sebenarnya. Kalau ikut amalan macam bukan tak logik. Kita kata kita muslimah, contoh tuan-tuan, muslimah bukan pezina, muslimah bagi minum, bagi makan pada manusia, semulia-mulia makhluk lah manusia. Lebih layaklah kita masuk syurga kalau nak ikut atas amalan tu, tapi tak. Dia sebenarnya atas niat dan kesungguhan kita. Jadi faktor yang utama ni dengan kadar niat ikhlas kita, kesungguhan kita, kebergantungan kita pada Allah Ta'ala. Okey, faktor yang kedua, nak digandakan pahala. Bi'atibari zaman. Kata ulama, diiktibarkan dengan zaman ni masa lah. Masa ni contoh mudah lah. Tuan-tuan tahu kan kita umat Nabi Muhammad ni ada satu kelebihan. Walaupun umur kita pendek, tapi ada masa-masa yang digandakan pahala kalau buat. Terutamanya bulan Ramadan, ada Lailatul Qadar, 10 awal Zulhijjah, ataupun puasa 10 Muharram baru ni kan. 10 Muharram kan diampunkan dosa setahun. Ada waktu-waktu yang kita kena cari. Yang ni perlu pada ilmu lah. Kita belajar, kita akan jumpa. Ada waktu-waktu mustajab doa kan, musafir dan sebagainya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, faktor digandakan pahala dalam amalan ni. Yang ketiga, bi'atibari makan. Makan ni tempat. Kita dikurniakan umat Nabi Muhammad ni ada tempat-tempat yang kalau kita buat banyak, maksudnya pahala tu berbeza daripada kita buat tempat lain. Terutamanya masjid lah. Okay, antara masjid-masjid pula Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan seterusnya, Masjidil Aqsa. So dalam bab ni saya buat contoh. Ada satu viral kan video seorang mutawif ni bawa orang pergi umrah, tapi dia mengaji dekat tanah perkuburan. Isu dia bukan isu boleh tak boleh baca tu. Pegawai di Saudi tu dia marah, kenapa mengaji kat sini? Dia kata tu pergi ke Masjidil Haram tu, itu afdal tempat tu, mengaji kat sana. Lepas tu yang mutawif ni pun dia bergaduh dengan pegawai ni kan. Dia kata la hadza yajuz, boleh baca kat sini. Saya bila tengok video tu saya macam kesian lah. Kita bukan bahas boleh tak boleh, maklum kita pergi kubur kan, ayah kita meninggal, kita sedekahkan bacaan, boleh baca Al-Quran tanah perkuburan ni, tak ada masalah. Cuma kita kata alang-alang dia dah sampai kat situ. Bukan semua orang ni direzekikan boleh pergi Mekah umrah ni kan. Tapi alang-alang dah sampai kat situ, sepatutnya sepenuh masa kita mengaji kat Masjidil Haram. Kerana dalam hadis yang pelbagai kita tahu kat situ digandakan pahala. Tu sayang kita, orang kita ni kadang tu belajar kita tahu, tapi bila praktikal kita tak buat. Tapi bukan salah orang awam, biasa ustaz jugalah. Ustaz tu bawa pergi kat situ. Tapi kalau bawa jalan-jalan nak pergi kenal saja tu tak ada masalah lah. Okey. Yang ni last sekali lah, yang penutup. Tadi masa dan tempat. Tempat ada tempat yang digandakan pahala. Yang sebagai penutup last sekali,
faktor yang digandakan pahala iaitu bi'atibaril amal. Amal ni dalam bab pemilihan amalan tu sendiri. Sebab amalan kita ni banyak sangat. Amalan-amalan sunat tu utamanya banyak sangat. Pemilihan amalan tu, kita nak digandakan pahala, pilih. Yang pertama sekali kita maklum, fardu dengan yang sunat, utamakan fardu dulu. Dan di antara yang sunat dengan sunat ni, dia ada yang lebih afdal juga. Dia ada yang muakkadah dia panggil. Ustaz-ustaz selalu buat contoh kan. Sebab tu dalam solat sunat ni kan, kalau yang fardu tadi, yang fardu bila masuk tarawih ni lah kan, solat sunat tarawih dengan fardu isyak, fardu maghrib, sepatutnya yang tu lebih ramai lah. Kalau orang faham betul, fardu isyak dengan fardu maghrib lah lebih ramai daripada tarawih tu, sebab tarawih tu sunat. Yang ni untuk diri saya jugalah. Tetapi kalau kita nak buat contoh, antara yang sunat dengan sunat ni, dia ada yang lebih afdal. Mungkin saya minta taubat dari situ. Kita ingat zaman kita jadi imam tarawih masa di Mahat Tafih kan, masa zaman ni lah, sekolah menengah ni kan, kita ialah orang muda kan, kita sibuk nak kejar tarawih tu lah 20 rakaat. Kita tak buat solat sunat rawatib ba'da isyak tu. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, bahkan jumhur ahli ilmu sebut solat rawatib selepas isyak ni dia lebih utama daripada tarawih tu. Dan saya lupa perbincangan dalam mazhab Syafi'i ni dari sudut pahala tu. Kalau kita tinggal yang afdal ni, rawatib kita buat yang tak, yalah tarawih pun afdal juga, tapi yang lebih afdal. Dia bincang dari sudut pahala dapat ke tak. Saya lupa perbincangan dia. Tapi dari sudut afdal kita kena tahu rawatib itu lebih afdal. Mungkin seingat saya di Selangor hari ni, kalau kita jadi imam pun macam tak berlaku dah perkara tu. Maksudnya kalau kita zikir cepat-cepat pun, kita solat ba'diyah dulu, barulah solat sunat tarawih. Jadi pemilihan amalan ni penting lah dalam menentukan kita nak cari pahala yang digandakan. Yang ni tak dapat dinafikan, mesti dengan ilmu lah. Kita duk mengaji hari-hari ni, insya-Allah kita akan dapat perkara ni. Wallahu a'lam tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seingat saya berhenti di sinilah. Dan saya mohon maaf lah atas mungkin kalau ada yang tak faham, ataupun mungkin saya laju sikit bercakap, sebab banyak saya nak kongsi hari ni pun tak habis lagi sebenarnya ni. Tapi mudah-mudahan ada kesempatan kita berjumpa lagi. Segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang buruk daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita buat baik, Allah bagi pahala. Kalau kita tak melakukan dosa tu, Allah akan bagi pahala. Masya-Allah, betul lah. Saya lupa. Dia ada banyak hadis Nabi. Itu penting pada ulama tu. Saya sendiri pun bila baca satu hadis kita keliru. Tapi kita baca syarahan para ulama, rupanya banyak riwayat. Yang Haji sebut tu ada satu riwayat Nabi, riwayat Muslim, Bukhari juga. Nabi kata dia niat nak buat jahat, tak jadi buat, dapat pahala. Nabi sebut seolah-olah berbeza dengan yang ni kan, yang kita bincang ni. Kita selarah macam mana para ahli ilmu dia selarahkan hadis ni. Disebut dalam riwayat yang lain, Nabi letak syarat, nak dapat niat buat jahat, tak jadi buat, dapat pahala. Nak dapat pahala daripada tak jadi buat tu ada satu syarat penting, iaitu mesti tinggal tu kerana Allah Ta'ala. Mesti tinggal tu kerana Allah. Sebab asal tuan-tuan, hadis kalau kita niat nak buat jahat sebenarnya dapat dosa. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, dua orang Muslim, boleh panjang sikit tak apa, jangan keluar lagi boleh. Nanti takut silap faham. Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata dua orang Muslim bisayfaihima. Dua orang Muslim ni dia bertemu nak bergaduh ni, dia mengangkat pedang dia, bisayfaihima, maksudnya dengan senjata dia. Nabi kata orang yang membunuh dengan dibunuh masuk neraka. Sahabat pelik, bukan saya je, sahabat pelik. Sahabat kata yang membunuh ialah betul lah masuk neraka. Yang dibunuh, dia niat nak bunuh tapi tak sempat bunuh pun. Nampak tak? Asalnya dia niat nak bunuh tapi tak sempat bunuh, sepatutnya tak masuklah neraka kan, kalau kita faham hadis tu niat. Sebab tu yang ni saya penting, saya secara peribadi daripada muda juga saya dengar, tak niat nak buat jahat, tak jadi buat, dapat pahala. Dia ada perincian dia, antaranya hadis ni lah. Asal niat nak buat jahat, kalau kita ada usaha macam kita angkat pedang tadi, yang ni Nabi kata, bila sahabat tanya kenapa yang dibunuh sedangkan dia niat, dia tak sempat bunuh lagi pun tapi masuk neraka, kerana apa? Nabi kata innahu kana harisan ala qatli sahibi, kerana dia pun ada niat, Nabi kata, dan dia ada usaha nak bunuh kawan dia. Kebetulan sahaja dia mati dulu. Dalam arti kata kalau dia hidup lagi, dia usaha lagi nak bunuh kawan dia. Sebab tu ada satu syarat penting tuan-tuan sekalian, nak dapat pahala daripada hadis yang Nabi kata niat nak buat jahat, tak jadi buat, dapat pahala penuh. Nabi kata pahala penuh. Syarat utamanya tak jadi buat tu kerana Allah Ta'ala.
Contoh mudah begini, ni penting contoh ni. Kita malam ni nak pukul 12 nak buat maksiat, contoh nak pergi kelab ke, minta dijauhkan lah, tapi contoh saya buat. Balik selepas solat isyak tu, kita rasa letih, kita tidur sekejap. Tidur, bangun-bangun dah subuh dah, tak jadi buat maksiat tadi. Yang tu dapat dosa tu, dia niat buat jahat tu. Tetapi yang nak dapat pahala hadis Nabi tu, dia niat nak buat jahat malam ni pukul 12, balik isyak nanti, ya Allah, betul ke aku nak buat ni, Allah marah ni, aku takut kena azab Allah, tak jadi buat kerana Allah. Yang ni dapat pahala penuh. Wallahu alam. Itu kepentingan pelbagai riwayat tu. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.